Silakan Puma. Baik, terima kasih Nurul. Perkembangan terkini keadaan banjir di Sibu susulan cuaca buruk dengan hujan berterusan sejak beberapa hari lepas. Kita terus bersama wartawan RTM Sibu, Awang Muhammad Muhyiddin yang kini berada di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Kampung Jeria. Awang, silakan. Terima kasih Abang Mawin di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya sekarang berada di Dewan Kampung Jeria Sibu di mana saya ingin berkongsikan kepada anda berkenaan perkembangan terkini situasi banjir di Sibu ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah tindakan dan bantuan yang telah disalurkan kepada penduduk yang terjejas di sini, saya bawakan bersama saya pada petang ini Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Berangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka, Dato' Anwar Rafai untuk memperincikan situasi terkini banjir di Sibu ini. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini, Doktor. Sebenarnya apa yang berlaku pada hari Rabu lepas, 2 hari lepas, disebabkan hujan yang berterusan. Maka di suatu kawasan di Kampung Jeria, di mana 4 buah rumah terlibat disebabkan air terlalu banyak dan bertakung dan tidak keluar. Jadi apabila hujan berterusan, maka air di kawasan tersebut semakin naik dan masuk ke rumah. Ini bukan disebabkan oleh berlakunya limpahan air daripada sungai. Ini disebabkan air tidak mengalir daripada kawasan tersebut dan menyebabkan semakin lama hujan semakin meningkat. Ini disebabkan berlakunya banjir pada masa tersebut. Okay, baik. Jadi apakah bentuk bantuan yang telah diterima dan bantuan yang akan disalurkan kepada penduduk yang terjejas di sini, Doktor? Kita telah mengambil keputusan untuk memindahkan mereka di pusat pemindahan di sini disebabkan kita tidak mahu apa-apa berlaku di kawasan di 4 buah rumah tersebut. Jadi mereka sanggup pindah di sini dan pihak Jabatan Kebajikan menyediakan makanan untuk setiap waktu mereka di sini dan pihak Bomba, pihak APM dan juga pihak-pihak lain mengawasi kawasan tersebut. Saya telah diminta oleh pihak kerajaan negeri untuk menghantar nama ketua isi rumah untuk kita menyalurkan wang ihsan kepada setiap keluarga yang terlibat dalam banjir ini. Baik, terima kasih Doktor di atas perkongsian itu tadi. Jadi sekian dulu dari Dewan Kampung Jeria Sibu pada petang ini. Kita kembali bersama Buma di studio RTM Kuching. Silakan Buma. Terima kasih Awang atas laporan anda. Sementara itu, kebanyakan kawasan utama di bahagian Serian yang berisiko banjir setakat ini masih dalam keadaan baik dan terkawal walaupun mengalami cuaca hujan sejak beberapa hari lalu. Tinjauan kru RTM mendapati beberapa kawasan berisiko banjir seperti Kampung Hilir Serian dan Kampung Hulu Serian tidak mengalami sebarang kenaikan air. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Serian, Lieutenant Muhammad Irwan di Paijan, pihak Angkatan Pertahanan Awam APM Bahagian Serian giat memantau kawasan kerap berlaku banjir. Okey, ada beberapa buah tempat yang kita pantau sekarang, terutamanya Kampung Tebekang Melayu, Sorak Melayu dan Darah Putih, dan kita memantau 3 sungai utama iaitu Sungai Batang Sadong, Batagayan dan Batang Sembahan. Itu yang kita pantau sekarang ni lah. Lieutenant Muhammad Irwandi yang ditemui pemberita memberitahu bahagian Serian mempunyai 42 buah pusat pemindahan sementara yang bersiap sedia untuk diaktifkan dan beroperasi bagi menampung keperluan penduduk terjejas. 4 badan pengurusan bekalan air negeri di Sarawak akan menjadi satu entiti dalam masa terdekat. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Jolahi Narawi, proses tersebut kini masih dalam peringkat kajian dan perbincangan. Ia melibatkan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan Lembaga Air Kawasan Utara. Jelas Datuk Jolahi, kajian awal ini penting untuk kementeriannya mentransformasi sektor bekalan air negeri yang lebih cekap dan mampan untuk masa depan. Pada masa sama, penubuhan sebagai satu entiti bekalan air juga pilihan terbaik untuk menyeragamkan sistem pengurusan air negeri yang akan menggunakan sistem grid menjelang tahun 2025. Datuk Jolahi berucap pada bengkel kajian pembentukan satu entiti dan badan korporat bekalan air negeri di Kuching. Untuk rekod sehingga November tahun lepas, projek grid bekalan air negeri yang diilhamkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng siap 65% pembinaan dengan sasaran bekalan air bersih 100% menjelang tahun 2025.
Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Sarawak merekodkan peningkatan dalam nilai rampasan tahun lepas iaitu RM109.1 juta berbanding RM31.5 juta pada tahun 2020. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Sarawak ACP Zulfikar Muhammad Ghazali memberitahu peningkatan sebanyak RM77.7 juta atau 246% yang direkodkan adalah menerusi pelbagai operasi sekitar perairan dan daratan. Beliau menjelaskan sepanjang tahun lepas pasukan tersebut menjalankan sebanyak 867 siri operasi termasuk Op Landai, Op Kontraban, Op Benteng Laut, Op Gelora dan Op Azanah selain Op Bersepadu bersama lain-lain agensi. ACP Zulfikar juga memaklumkan pasukan polis marin juga terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat tahun lepas dengan 21 kes telah dilaksanakan bersama agensi lain. Pasukan itu juga katanya telah merekodkan 216 kes tangkapan bagi tempoh yang sama tahun lepas berbanding 169 kes pada tahun 2020 iaitu peningkatan sebanyak 47 kes atau 28%. Tambahnya, sebanyak 1,399 saman telah dikeluarkan pada tahun 2021 atas pelbagai kesalahan di bawah Ordinan Sungai Sarawak, Akta Komunikasi dan Multimedia serta Ordinan Perkapalan Saudagar. Gangguan bekalan air yang berlaku di beberapa kawasan di bahagian Serikei adalah berpunca daripada kelewatan pihak kontraktor Pen Borneo untuk menyiapkan kerja-kerja penyambungan saluran paip baharu jenis HDPE bersaiz 500 mm. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB dalam kenyataan media berkata, notis pemakluman berkenaan kerja-kerja penyambungan saluran paip baharu telah dikeluarkan oleh pihak JBAB yang sepatutnya disiapkan semalam. Namun demikian, kerja-kerja tersebut tidak dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan ini telah mengakibatkan lebih kurang 4,000 isi rumah terjejas bekalan air. JBAB Sarawak telah menggesa pihak kontraktor Pen Borneo untuk menyiapkan kerja-kerja tersebut dengan segera pada hari ini bagi mengurangkan impak besar gangguan bekalan air kepada para pengguna di kawasan yang terjejas. Penghantaran bekalan air turut dilakukan oleh pihak JBAB bahagian Serikei dan pihak kontraktor sehingga keadaan kembali pulih seperti biasa. Kawasan-kawasan yang terjejas adalah kawasan Jalan KJD Maradung, Skim B, seluruh kawasan Bakan, sepanjang jalan bulat dari Sungai Rusak sehingga Sungai Johor, Kesak Baron, Kesak Jalan Ondian, Sungai Garan, Jalan Friendship, Jalan Kola dan Simpang Pakan, manakala kawasan Pekan Bintangor, Sungai Sian, Selidap, Bukit Papit dan kawasan Lebaan dijangka mengalami tekanan air rendah. Para pengguna boleh menghubungi JBAB Call Center di talian 082-262-211 untuk mendapatkan maklumat dan informasi terkini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul.